A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi dikejutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dan seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para penonton sekalian, hari ini kita nak membincangkan satu topik yang cukup menarik. Kita dalam topik akidah berkaitan dengan ajaran sesat. Mambang putih, mambang merah, mambang hijau. Apakah yang akan kita bicarakan selepas ini? Kita bawakan kepada anda Al-Fadil Ustaz Dr. Nizam Abdul Kadir. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ustaz dah tergelak tadi. Apa itu mambang-mambang tu Ustaz yang akan jawab sebentar lagi. Baik, para penonton sekalian, ajaran sesat sangat membimbangkan di bumi Malaysia ini. Namun begitu, apakah langkah pencegahannya? Terus setia bersama dengan kita dalam Tanyalah Ustaz. Kepada para penonton yang ingin ajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh call kita di talian 03 7726 1603 atau boleh WhatsApp kita di talian 0111 233 6480 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang like dan share agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Sebagai pembuka gelanggang, kita nak dengar Ustaz, apakah itu definisi ajaran sesat itu sendiri? Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Makasih dai, seterusnya sidang penonton, pendengar, muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi petunjuk, ya, memberi petunjuk jalan yang lurus kepada kita. Iaitu di dalam suratul Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami as-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Siapakah jalan yang lurus ini? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang yang diberikan nikmat. Contohnya daripada para nabi, minan nabiyyin, was-siddiqin, golongan siddiqin, wasyuhada, golongan mati syahid, was-salihin, dan golongan orang yang soleh. Jadi tuan-tuan, kita minta kepada Allah hidayah supaya Allah jaga kita daripada tersesat, ya, tergelincir daripada jalan yang lurus. Jadi bicara kita pada kali ini membincangkan tentang masalah ajaran sesat, ya. Apakah ajaran sesat yang dimaksudkan ini? Perbincangan kita tidak berkaitan dengan agama-agama yang lain, ya. Kita tidak berbicara tentang agama Kristian, kita tidak berbicara tentang agama Hindu, kita tidak berbicara tentang agama Buddha, kita tidak berbicara tentang agama-agama yang lain daripada agama Islam. Sebab itu mempunyai perbezaan yang sangat dasar dengan Islam. Kerana Islam dasarnya yang paling asas, paling basic, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kitab Allah, lebih-lebih lagi Al-Quranul Karim. Manakala agama-agama yang lain, ya, agama Hindu, Buddha, Kristian dan sebagainya,
dia mempunyai perbezaan yang sangat jauh dengan agama Islam. Kalau kata agama Islam mentauhidkan Allah, agama-agama yang lain tidak mentauhidkan Allah. Kalau kata beriman kepada kitab Allah, agama-agama lain tidak beriman kepada kitab Allah, Al-Quran. Kalau kata beriman kepada Muhammad Rasulullah, agama-agama yang lain tidak beriman bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi di sana ada perbezaan ya dengan dasar agama Islam. Jadi kita tak akan bicarakan tak akan bicarakan tentang agama-agama tersebut. Tetapi yang kita nak maksudkan ajaran sesat ini iaitu ajaran yang berada dalam lingkungan agama Islam. Yang berada dalam lingkungan agama Islam yang orangnya masih lagi membaca Al-Quran, masih lagi mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi ada perkara-perkara i'tiqad, ada amalan-amalan yang mungkin yang tidak betul, yang bersalahan dengan agama Islam. Itu yang kita nak bicarakan tentang ajaran sesat ini. Jadi janganlah tanya tentang agama-agama yang lain dan sebagainya, kerana itu dasarnya sudah berbeza dengan dasar agama Islam. Wallahu alam. Subhanallah. Inilah dia bila mana kita melihatkan indahnya Islam. Islam tidak menghina sesebuah agama. Tetapi pada hari ini para penonton sekalian, lihat mereka ini membacakan seolah-olah beragama Islam tetapi nampak bercanggah daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagai awal-awal bicara kita ni Ustaz, adakah dalil ataupun ayat Quran yang mana menyatakan tentang ajaran sesat ini Ustaz? Baik, ajaran sesat ini disebut di dalam Al-Quran kalau kita baca disebut dalal dalal ni makna kesesatan lah kesesatan. Dalalim mubin, kesesatan yang nyata. Kemudian ada golongan yang meminta bantuan kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhu nabi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada di kalangan manusia ya'udhuna, meminta perlindungan, minta lindung kepada jin, minta lindung kepada jin, fazaduhum rahaqa. Ini menambahkan kesilapan mereka, kesesatan mereka. Ini maknanya ini salah satu contoh bila mana kita berkait dengan perkara-perkara jin, kita i'tiqad jin tu menguasai kita, kita beriktikad kita kena tunduk kepada jin, kita kena buat jamuan-jamuan yang tertentu untuk menjamu jin dan sebagainya, kena ada upacara-upacara yang tertentu. Kita membesarkan jin, mengagungkan jin. Mungkin kita tidak menyembah, tapi kita memuliakan, mengagungkan, membesarkan jin. Kita buat persembahan kepada jin. Kita meminta perlindungan kepada jin. Ini salah satu contoh yang menyebabkan kita lari daripada jalan yang sepatutnya. Wallahu a'lam. Subhanallah. Ini dia pokok pangkalnya adalah kita berbalik kepada Al-Quran dan As-Sunnah, lan tadillu abadan. Kita tidak akan sesat sampai bila-bila. Para penonton sekalian, kita nak raikan soalan di WhatsApp sama dengan sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai serta kru produksi Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ciri-ciri ajaran sesat? Dan bagaimanakah cara mengenal pasti bahawa seorang itu mengamalkan ajaran sesat? Mungkin saja mereka solat, puasa dan lain-lain sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. Sabah di bawah Bayu. Baik Ustaz, ini soalan yang cantik. Kita nak buka siri perbincangan kita ini dengan kita nak tahu bagaimana kita nak kenal orang-orang yang berajaran sesat ni Ustaz. Baik, ciri dia salah satu perkara yang bagusnya kalau kita dapat belajar kita kenal tentang sifat-sifat, ciri-ciri yang kita katakan termasuk dalam golongan yang tergelincir sikit daripada manhaj yang sepatutnya, yang ada sedikit pertentangan dengan Al-Quran
dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dihuraikan oleh para ulama, ya. Misalnya ada golongan, ya, sebagai satu contoh, golongan yang mendakwa bahawa kita kata apa saja keistimewaan yang ada, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, keistimewaan yang ada kepada Nabi ada juga kepada seorang pemimpin, sesuatu ajaran. Ya. Apa saja keistimewaan yang ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kepada seorang pemimpin ajaran. Sedangkan keistimewaan itu ada nas Al-Quran, dan keistimewaan itu adalah khusus, ya, khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalnya di dalam Al-Quranul Karim, ya, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkahwinan yang dibenarkan berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala firman, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha. Dan Allah menghalalkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah halalkan, ada nas Al-Quran. Allah halalkan kepada Nabi seorang wanita yang beriman, in wahabat nafsaha lin nabi, jika wanita beriman itu menghadiahkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada kerelaan daripada wanita itu untuk menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang asas yang pertama, ya. Dia rela menjadi isteri Nabi. Yang keduanya, in aradan nabiyyu an yastankiha, dan jika Nabi sendiri bersetuju untuk menjadi suami kepada wanita itu. Ya. Jadi maknanya dari satu sudut nas Al-Quran menyatakan bahawa perkahwinan itu telah berlaku. Ya. Sebab dia bukan macam akad nikah yang biasa ni. Kalau akad nikah yang biasa itu tak ada masalah. Tapi maknanya wanita tu rela nak jadi isteri Nabi, dia tawarkan untuk dirinya menjadi isteri Nabi, dan Nabi pun bersetuju. Mana dia ada mutual understanding di antara lelaki dan juga wanita itu, ya. Maka menurut sebahagian tafsiran bahawa perkahwinan itu telah berlaku. Tetapi ada ajaran yang mengambil ayat Al-Quran ini. Yang dia kata, bila dia ambil ayat Quran, dia sesat atau tidak? Sudah tentu tidak sesat. Sudah tentu tidak sesat. Tetapi dia selewengkan, dia sembunyikan sebahagian ayat Quran. Dan hukum tadi itu, ya, perkahwinan di antara Rasulullah dengan seorang wanita itu berlaku begitu saja tanpa perlu kepada akad itu, ya, diambil oleh ajaran pada hari ini. Maknanya seorang pemimpin ajaran dia sudah dikira bernikah kalau ada persetujuan seorang pemimpin, seorang lelaki dengan anak murid yang perempuan, sudah dikira bernikah. Ya, tak perlu lagi akad, tak perlu kepada saksi, sudah dikira bernikah. Pasal apa? Pasal mereka kata kita ikut Rasulullah, kita tengok ayat Quran, kita ikut Al-Quran. Tak payah tok kadi. Tak payah tok qadi dah. Tak payah tok qadi dah, ya. Tak payah saksi nikah, tak payah dah. Perempuan tu setuju saya nak jadi isteri da'i, da'i kata saya setuju. Kira menikah dah tu. Kira menikah dah tu. Senang tu. Senang tu. Kan? Tak payah, jadi hari-hari boleh menikah. Kan? Ya, peminat ramai. Tapi jangan buat Zat. Kan? Jadi itu. Sedangkan benda tu memang ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Tetapi ayat tu dibaca tak habis. Ayat tu dibaca tak habis. Kerana ayat tu bila kita baca, saya baca pada awal, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Allah halalkan satu bentuk perkahwinan, iaitu seorang wanita menghadiahkan dirinya kepada Nabi, dan Nabi pun setuju nak berkahwin dengan wanita itu, dah kira bernikah, khalisatan laka, khusus untuk engkau sahaja, wahai Nabi Muhammad. Benda ni hanya untuk Nabi saja.
min dunil mu'minin, tidak boleh berlaku kepada orang beriman yang lain. Ayat dia hujung macam tu. Jadi itu untuk Nabi saja. Ya. Untuk Nabi saja. Khusus untuk Nabi. Dan sahabat Nabi tak buat. Saidina Abu Bakar tak pernah menikah macam tu. Ada orang offer, terus kita tak ada. Saidina Umar tak buat macam tu. Saidina Ali tak buat. Saidina Osman. Sahabat-sahabat tak buat. Bahkan seingat saya Nabi Muhammad SAW pun tak buat macam tu. Benda tu teorinya ada. Tapi Nabi sendiri pun sepanjang duk baca tengok, Nabi pun tak mengamalkan. Ya. Kan? Tiba-tiba ajaran sesat, dia ambil ayat Quran separuh ini, dia kata Rasulullah boleh, maka kita pun boleh buat juga. Mereka pandai lagi. Jadi kita pula baca tak habis ayat tu. Ya. Kita mendengar, kita tak mengkaji, tak mengaji dan sebagainya. Maka bila seseorang tu dia bawa pahaman yang macam ni, dia baca ayat Quran, takkan kita nak kata sesat. Kan? Dan dia baca Quran kan? Ya. Tapi dia baca Quran tak habis. Di situ berlaku kesilapan. Di situ berlaku kesesatan kerana tidak mengambil hukum yang sepenuhnya dan perkara yang khusus kepada Nabi diberikan juga kepada orang lain. Di sini dalam istilahnya kita kata apa? Pengamalan nikah batin. Pengamalan nikah batin. Dia menikah kerana dalam hukum syaraknya memang ada pernikahan. Tapi dalam Islam tidak membenarkan pernikahan cara batin. Pernikahan cara batin ni makna dia tak perlu saksi. Dia cuma lelaki dengan wanita tu je. Kira menikah dah. Ini bertentangan dengan Islam. Jadi bila kita mengamalkan benda tu, kita beriktikad halalnya pernikahan secara batin. Kerana kita bersandarkan satu ayat Quran, kita manipulasi ayat Quran itu. Kita tak ubah ayat Quran, tapi kita manipulasi ayat itu. Kita bagi makna yang sesuai dengan kehendak kita, hawa nafsu kita. Di situ satu contoh ya bagaimana kesesatan itu berlaku. Jadi masyarakat dia mungkin tak sedar. Kerana apa? Kerana yang bawa pahaman itu dia baca ayat Quran. Kalau dia datang ni dia kata, tuan-tuan, Quran ni tak betul tuan-tuan ni. Quran ni mengarut tuan-tuan. Ya, Quran ni tak betul ni, bukan wahyu Tuhan. Senang. Nampak dah. Nampak jelas. Ini tak betul dah ni. Orang ni bukan sesat ni, ini dah kufur ni. Kan? Senang. Tapi yang kita kata sesat ni, dia datang dalam bentuk, dia bawa ayat Quran, dia bawa hadis, tapi dia selewengkan maksud, dia selewengkan tafsiran. Itu yang akan jadi kesesatan dan menyebabkan segelintir masyarakat tak sedar. Sebab tu kadang-kadang orang pelik. Kenapa majlis fatwa kata ajaran ni sesat? Sedangkan tengok baca Quran, hadis lagi. Baca hadis, tengok bila ikut pengajian dia baca Quran, baca hadis, macam mana sesat? Ini majlis fatwa yang sesat ni. Kan? Sebab kita tak mengkaji. Majlis fatwa tu dia kaji, dia tengok laporan, dia cari sumber buku yang asal, kan? Jadi bila tengok dengan tafsiran yang sebenar yang ulama-ulama sebut, barulah dia buat keputusan. Tapi kita ni kita tengok, dia bawa baca ayat Quran, macam mana sesat? Jadi situ. Jadi itu mana ciri, balik soalan tadi, ciri tu kita nak kena berhati-hati. Maknanya dia ambil ayat Quran separuh dan dia tak habiskan ayat Quran dan dia manipulasi ayat Al-Quran. Jadi apa kriteria itu Ustaz supaya kita melihatkan Al-Quran dah sebut dah, Sunnah dah sebut dah. Mungkin ada perkara-perkara lain yang perlu kita ambil timbang sebelum kita menerima sebuah hukum. Tapi kita berehat seketika Ustaz. Kita kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian, hari ini kita dalam topik akidah, ajaran sesat.
Yang peliknya, mereka bawa juga ayat Al-Quran. Mereka bawa juga hadis. Tetapi mereka ini salah penafsirannya. Jadi kita nak dengar daripada Al-Fadhil Ustaz, selain daripada Al-Quran, Al-Sunnah yang dibawakan oleh mereka, apa lagi perkara yang perlu ada supaya kita tak terjerumus dengan kesesatan mereka, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya telah jelaskan bahawa ajaran yang kita kategorikan sebagai sesat ini, dia tidak datang dengan terus menolak Al-Quranul Karim, dan dia tidak datang dengan menyatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak betul. Ya. Jadi cara mudah, kalau dia kata Quran ni tak betul, kita tak perlu lagi dah fatwa bahawa ajaran ni menyeleweng, sesat. Kerana itu jelas. Ya. Kalau dia kata kitab hadis Sahih Bukhari ni tak betul, Sahih Muslim tak betul, Sunan Tirmizi tak betul, Sunan Nabi Daud tak betul, ni semua hadis-hadis yang tak betul, insya-Allah kita tahu ini fahaman yang sesat, fahaman yang menyeleweng. Yang jadi masalahnya bila fahaman ini dia masih bersalutkan Al-Quran, dia masih lagi bersalutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia manipulasi tafsiran, ya, maksud ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang saya bawakan tadi itu contohnya pernikahan batin, ya. Pernikahan batin itu dia ambil daripada satu ayat Quran yang menceritakan satu bentuk perkahwinan yang Allah halalkan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu contoh, ya. Satu contoh lagi, perkahwinan juga, ya. Sebab ajaran sesat ni dia kadang-kadang dia suka main perkahwinan ni. Dia suka main perkahwinan, ya. Nikah batin tu sebab dia kepentingan, ya, kepentingan nafsu kepada pengasas kepada sesuatu ajaran dan orang kanan dia, ya, kenikmatan duniawi itu. Ada satu bentuk iaitu dia mengambil contoh perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah sendiri menikahkan Nabi. Bukan tok qadhi, bukan wali nikah. Allah sendiri menikahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan isteri Nabi, wanita yang bernama Sayyidiyah Zainab. Jadi Nabi diarahkan supaya bernikah, ya, macam biasalah nikah, macam biasa. Tetapi Nabi kita kata macam tak berapa nak, kita kata mungkin bimbang orang kata, sebab Zainab itu adalah janda kepada anak angkat Nabi. Ya. Jadi anak angkat dalam budaya Arab, anak angkat tu sama taraf macam anak kandung. Anak angkat macam taraf dia macam anak kandung. Jadi isteri itu dikira menantu. Kan? Jadi kalau anak kandung, isteri dia menantu. Ya. Anak angkat macam anak kandung, maka isteri anak angkat macam menantu. Jadi hukumnya Allah nak batalkan hukum anak angkat itu. Okey. Sampai satu peringkat Allah perintahkan Nabi supaya bernikah dengan Zainab. Selepas berlaku perceraian habis iddah dengan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini secara kita fitrah manusia lah. Kita kata fitrah manusia, kebimbangan itu. Apa orang akan kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi Nabi terlambat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di sinilah Allah Taala menyatakan zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim. Allah Taala nikahkan kamu. Allah Taala nikahkan engkau. Allah Taala settle. Kita nak ambil ayat tu. Allah Taala nikahkan. Maka sesuatu ajaran mendakwa bahawa kami sudah dinikahkan oleh Allah Taala. Ya, pasal kita ambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang panggil kepada pengikut wanita dia, alhamdulillah awak telah menjadi wanita yang terpilih. Allah Taala telah nikahkan kita baru sebentar tadi. Jadi dia konsep dia Quran. Kita kena ikut Nabi.
Allah nikahkan Nabi, maka kita pun telah dinikahkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Situ berlaku kesesatannya. Maknanya ini kita perlu lihat bahawa dalam kita mengambil sesuatu hukum dan satu perkara itu, kita perlu lihat adakah hukum itu dijatuhkan kepada kita ataupun khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada satu perbezaan yang Allah berikan dalam sesebuah hukum. Ya. Seperti mana dalam daripada sudut perkahwinan, dan kita lihat di sini bahawa ajaran sesat ini berdasarkan nafsu, Ustaz, ya, dalam meletakkan sesebuah hukum itu. Baik, Ustaz, sahabat kita di Facebook ada bertanyakan soalan bersama dengan Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Apakah contoh ajaran sesat di Malaysia? Apakah kepercayaan mereka dan mengapakah mereka dikatakan sesat? Sekian, terima kasih Kak Hidayah kita atas soalan yang diajukan. Di Malaysia ini ajaran sesat sangat membimbangkan. Mungkin Ustaz boleh terangkan. Satu contoh, ya. Satu contoh ajaran sesat menyatakan begini. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Ya, Nabi Muhammad adalah nabi, adalah rasul. Tetapi, ini yang mula sesat ni. Ada satu lagi rasul yang namanya Ahmad. Ya. Nabi Muhammad memang rasul. Dia memang mengaku asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna, dia mengaku. Betul. Tapi dia kata ada lagi seorang nabi yang datang selepas Nabi Muhammad, namanya Ahmad. Kerana apa? Kerana Allah menyatakan bahawa Nabi Isa memberi khabar gembira dengan kedatangan seorang rasul selepas Nabi Isa, namanya Ahmad. Iaitu ayat Quran berbunyi wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Nabi Isa itu membawa berita gembira dengan kedatangan seorang rasul, Rasulullah, yang datang selepas Nabi Isa itu, nama rasul itu adalah Ahmad. Maka ajaran ini menyatakan Nabi Muhammad tu Rasulullah, tapi dia bukan Ahmad. Dia bukan Ahmad, dia Muhammad. Ada seorang lagi Ahmad. Siapa Ahmad? Ahmad tu Rasulullah. Siapa-siapalah dia akan tunjuk, ataupun sayalah Ahmad tu. Sayalah Rasulullah itu. Logik. Pasal yang ni Muhammad. Kita tak kata asyhadu anna Ahmad Rasulullah, kita kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Ahmad ni yang mana? Ahmad ni yang lain. Yang datang selepas Nabi Isa, yang datang selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dia bacakan Al-Quran, dia tafsirkan bahawa Rasul Ahmad itu ada sekarang ni. Maka kita kena ikut nas Al-Quran, kita kena beriman itulah Rasul yang dijanjikan, disebut di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ada orang akan percaya kerana dia berdasarkan kepada Al-Quranul Karim. Ya, itu contoh. Jadi Ustaz, saya bila dibawa ajaran begini, saya jawab mudah aja. Kan? Macam mana tu Ustaz? Kalaulah Ahmad tu Rasulullah, Ahmad tu Rasulullah, saya tanya orang yang bawa soalan tu, Tuan Haji ada anak tak, cucu tak nama Ahmad? Ya. Ada, dia kata, kenapa anak Tuan Haji, cucu Tuan Haji tak jadi Rasulullah? ini jawapan lawyer buruk je lah. Lawyer buruk. Dia cara jawab tu kena lawyer buruk. Lawyer buruk. Kan? Kenapa dia tu nak jadi, dia kata dia Ahmad, dia Rasulullah? Adakah semata-mata nama dia Ahmad, dia Rasulullah? Kenapa cucu Tuan Haji nama Ahmad tak jadi Rasulullah? Kan? Logik kalian. Jadi sebab itu kita nak kena tafsiran kepada tafsiran ulama. Jadi Al-Quran, hadis itu panduan kita. Ya. Tetapi Al-Quran dan hadis ni dia tak boleh berkata-kata. Dia tak boleh berkata-kata. Ya. Dan dia boleh dimanipulasi oleh orang. Tafsiran itu. Al-Quran Allah jaga. Al-Quran Allah jaga. Tapi orang boleh manipulasi tafsir dia, orang boleh bagi makna ikut hawa nafsu. Sebab itu panduan dalam Al-Quran supaya kita merujuk kepada ahli ilmu. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu kalau kamu tidak mengetahui. Jadi dia bukan semata-mata kita rujuk Al-Quran. Kerana beberapa contoh yang saya bawakan tadi, ajaran sesat ni dia merujuk kepada Al-Quran. Dia berdalilkan kepada Al-Quran. Tapi cara huraian dia itu tidak sebagaimana yang dikehendaki dalam syarak,
tidak sebagaimana yang dihuraikan oleh para ulama. Jadi sebab itu kita perlu kepada para ulama untuk menjelaskan maksud daripada Quran dan maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila kita baca Al-Quran, kita baca tafsirannya tu Ustaz, kita tak boleh mentafsirkan secara bulat-bulat, melainkan kita perlu berguru dengan ulama dan sebagainya. Baik, Ustaz, kita ada pemanggil di talian, boleh kita raikan? Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan juga Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Omar sihat ya? Alhamdulillah saya sihat. Doktor dan Dai sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Doktor ya. Seperti kita sedia maklum yang saya pun dengar juga perkara-perkara macam ini, ajaran sesat ni Doktor. Kebanyakannya Doktor, mereka yang menjadi ketua dalam ajaran sesat ini adalah orang-orang yang ahli ilmuwan dalam Islam. Jadi pengikut-pengikut mereka ini orang golongan dari golongan yang profesional, bukan macam saya Doktor. Mereka ni orang yang berpendidikan tinggi. Tapi soalan saya, mengapakah mereka ini begitu mudah difesongkan dengan orang-orang yang begini rupa ni? Kadang-kadang orang yang ilmuwan agama juga mudah sangat difesongkan oleh ajaran-ajaran sesat macam ini Doktor. Soalan saya, mengapa perkara ini berlaku? Orang yang berpengetahuan di segi agama dan juga golongan yang profesional ini begitu orang kata begitu mudah sangat difesongkan, sedangkan mereka ini mempunyai fisik yang begitu baik di segi pendidikan agama dan pendidikan dunia ini. Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Omar. Betul lah Ustaz. Maknanya orang yang mengetuai ataupun menjadi barisan hadapan kepada ajaran sesat ini Ustaz, bukan biasa-biasa, golongan profesional dan sebagainya. Jadi bagaimana golongan-golongan ini boleh terpengaruh? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Mengapa ada golongan manusia yang terpengaruh dengan ajaran yang sesat ya? Ini masalah ilmu itu sendiri. Masalah ilmu itu sendiri ya. Sebab itu Al-Quran ni ada, ya, Al-Quran ada, hadis ada, tetapi ilmu itu sebenarnya dia nak hadam, dia nak kena blend tu, maknanya dia bukan semata-mata yang ada dalam Al-Quran ini, ya. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yaqbiduhu minan nas. Atau kama qal. Maksud dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil ilmu, Allah tidak mengambil ilmu tu, intiza'an, secara sekaligus, secara rentapan. Ya. Dia bukan Quran ni hilang tak? Ilmu tu Allah tak ambil. Ya, Quran hilang, itu tak ada, itu salah cetak tu. Allah tidak mengambil ilmu secara rentapan, ya. Maknanya hari ini kita ingat wadduha wal laili idza saja, bangun pagi esok tak ingat. Kan? Qul wallah, Fatihah ingat. Ya, Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Lena pagi esok bangun tak ingat Fatihah. Allah tak ambil ilmu macam tu. Tetapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mengambil ilmu dengan Allah mengambil para ulama. Allah matikan para ulama. Kerana ilmu tu ada pada para ulama. Ya, Allah ambil ilmu dengan Allah mematikan para ulama. Bila mana Allah mematikan para ulama, mereka bawa ilmu tu bersama mereka, kerana al-ilmu fis sudur. Ilmu tu di dalam dada, la fi sutur, bukan dalam tulisan buku itu bukan ilmu. Itu baru maklumat. Kan? Oh, itu maklumat. Maklumat baru, info. Kalau ilmu ni makna orang tanya tu boleh jawab terus. Kan? Kalau tanya paraid ni orang mati begini, hukum dia yang ni dapat banyak ni, itu ilmu tu. Nanti kita kaji dulu. Baru nak buka buku, baru nak tengok carta, tak dapat ilmu. Ilmu belum hadam lagi. Belum blend lagi, belum matang lagi. Kan? Baru nak mengkaji lagi tu. Dia ilmu ni dia dah ada dalam diri tu. Apa tanya jawab. Itu ilmu. Jadi Allah ambil ilmu dengan Allah matikan para ulama.
Maka apabila Allah ambil ilmu dengan Allah matikan para ulama, tidak ada orang yang berilmu. Bila tidak ada yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hujung hadis tu. Maknanya manusia bila dah tak ada lagi dah orang yang betul-betul alim, maka masyarakat menjadikan ketua-ketua mereka, pemimpin-pemimpin mereka, rojokkan mereka di kalangan orang jahil. Ya, di kalangan orang jahil. Fasu'ilu, maka orang jahil ni yang dah jadi rojokkan ditanya, fa'aftau, maka dia bagi pendapat, dia bagi fatwa tanpa ilmu, fadallu. Orang ni, pemimpin ni, rojokkan ni, dia bagi fatwa tanpa ilmu, dia sesat. Wa adallu, dan dia menyesatkan orang lain. Dia sesat sebab dia tak ada ilmu dan dia menyesatkan orang lain. Itu perkataan. Kenapa kesesatan itu berlaku? Masalah dia kita tidak ada ilmu. Sebab Allah dah ambil ilmu. Quran ada, kitab hadis ada, kitab agama ada. Tapi Allah ambil ilmu dengan Allah mematikan para ulama. Jadi sebab itu ilmu tu dia ada kepada para ulama. Ya. Kunci dia ada kepada para ulama. Ya. Ulama tulis ilmu tu dalam dada, ulama pindahkan tulis kitab. Tapi kunci ada kepada para ulama. Sebab itu bila kita nak mengaji, kita kena menghadap, kena talaqi dengan para ulama. Sebab kunci ada pada mereka. Kalau kita baca sendiri, kita kaji sendiri, akan berlaku kesilapan. Jadi kenapa ada orang terikut pahaman yang salah, nampak dia bijak dan sebagainya, kan? Nampak dia orang yang terpelajar tapi dia i'tiqad yang salah dan sebagainya. Masalah dia masalah ilmu. Masalah dia masalah ilmu. Dan orang yang nak menyelewengkan itu pun, nak menyesatkan orang itu pun, dia pun ada ilmu lah cara nak menyelewengkan orang. Dia pun ada ilmu juga. Dia kaji macam mana nak selewengkan orang, ayat ni macam mana nak manipulasi dan sebagainya, dan orang tertipu dengan cara begitu. Jadi sebab itulah kita sendiri kena lengkapkan diri kita dengan ilmu. Wallahu a'lam. Sebab tu kadang-kadang bila kita lihatkan bahawa takkanlah Mamat ni nak tipu. Dia ni ada pangkat doktor kot. Ustaz, kita nak bicarakan selepas ini tentang bagaimana kita nak beradab bila membacakan tafsir Al-Quran itu sendiri. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita lihat betapa imarahnya masjid dan surau sekarang bila mana selepas subuh sahaja mereka membacakan ayat suci Al-Quran beserta dengan tafsir. Subhanallah. Inilah dia, kita lihat keindahannya. Mungkin sedikit sebelum kita nak raikan soalan ni, Ustaz bagi tahu bagaimana adab-adabnya dalam kita membacakan tafsir itu supaya apa? Supaya kita tak tersalah faham. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagus kalau kita boleh baca ayat Quran, kemudian kita tengok terjemahan dia satu ya. Maknanya kita cuba menambahkan sedikit sebanyak kefahaman kita terhadap ayat Al-Quranul Karim. Sebenarnya kalau kita baca tanpa terjemahan pun dah dapat pahala. Dah dapat pahala dah. Kita baca tak faham dapat pahala, tapi lebih banyak pahala kalau kita baca dan kita cuba faham. Tetapi kadang-kadang terjemahan saja tidak sampai maksud. Kadang-kadang ada ayat tu yang perlukan lebih penjelasan. Maka sebab itulah ulama-ulama mengarang kitab tafsir untuk menjelaskan sesuatu ayat. Ada yang ringkas, ada yang panjang dan sebagainya. Misalnya tafsir yang ringkas, yang mudah, iaitulah tafsir Al-Jalalain. Dia ringkas. Maknanya yang jelas dia tak kacau dah. Dia terus je. Tapi bila ada ayat-ayat yang sedikit kesemaran tu,
maka diterangkan oleh dua orang ulama, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maknanya dua ulama ni bergabung menghasilkan satu kitab tafsir. Oleh kerana gelaran mereka Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, maka tafsir ini dikenali dengan tafsir Jalalain. Dua jalal. Dua jalal. Jalaluddin Al-Mahalli, ulama sekitar tahun 800 Hijrah, dan Jalaluddin As-Suyuti, ulama sekitar tahun 900 Hijrah. Lebih kurang begitulah ya. Dua ulama ni. Jadi maknanya bila kita baca tu, bila ayat tu jelas dia tak tafsir sangat. Bila ada makna yang tak apa jelas dia bagi tafsiran dan sebagainya. Itu satu contoh ya. Jadi konsep kita ialah kita nak faham, kita nak tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabburkan Al-Quranul Karim? Jadi maknanya baguslah kita baca, tengok makna, Memang bila kita start, kita ayat ni macam pelik sikit. Maka kita perlukan rujukkan untuk pentafsiran yang lebih tepat lagi. Wallahu a'lam. Maknanya pihak masjid seperti imam dan Bilal perlu juga mengikuti kursus-kursus ataupun kelas untuk memahami bagaimana untuk mencari tafsiran yang simple seperti mana yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Baik Ustaz, kita ada soalan di WhatsApp bersama dengan sahabat kita Den Nenasi. Assalamualaikum Ustaz dan dai serta kru yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam. Soalan saya, dalam sebuah hadis, Nabi ada menyatakan, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang dengannya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimanakah Al-Quran dan hadis Nabi dapat menjauhkan seorang itu daripada terjebak dengan ajaran sesat? Seperti mana jaminan yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Mohon pencerahan Ustaz. Wallahu alam. Silakan Ustaz. Baik, di dalam hadis ini memang disebut Al-Quran, kitabullah, kitab Allah Al-Quran, dan hadis Nabi atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hadis ini Nabi sebut ma in tamassaktum bihima. Selagi mana, macam mana kita nak hurai? Tamassaktum, kamu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Macam mana kita nak faham berpegang teguh ini? Jadi berpegang teguh inilah bukan sekadar makna pegang macam ni je. Kan? Bukan sekadar letak di dada je. Berpegang teguh ni maknanya kita nak kena baca, kita nak kena faham. Ya? Itu yang teguh tu. Itu kita berpegang teguh ni. Kan? Berpegang teguh. Kalau kita baca tapi kita tak faham, dia akan jadi masalah kepada kita. Ya? Itu yang jadi penyelewengan dalam tafsiran terhadap ayat Al-Quranul Karim. Jadi jaminan Nabi SAW adalah benar. Sadaqa Rasulullah. Ya? Rasulullah itu benar. Rasulullah dah jamin. Ya? Quran, tapi berpegang teguh tu. Jadi sinilah tugas kita adalah untuk memastikan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Berpegang teguh ini perlu kepada usaha. Usaha untuk memahami Al-Quran, usaha untuk memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memerlukan kepada proses yang panjang untuk mendapatkan ilmu itu. Wallahu a'lam. Hatta dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan bahawa talabul ilm faridatan ala kulli muslim tu saya. Menuntut ilmu ini wajib kepada orang Islam. Sebab tu bila mana kita menuntut ilmu dalam Tanyalah Ustaz ini, kita akan serba sedikit memahami apakah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Baik Ustaz, kita semakin menarik perbincangan kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang mengajukan soalan. Sekarang ini kita nak membacakan soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Adakah golongan anti hadis juga tergolong dalam kumpulan ajaran sesat? Mohon pencerahan. Terima kasih. Zainal daripada Muar. Ni Ustaz, bagaimana golongan ini? Berkenaan dengan anti hadis ya. Kita dah bacakan hadis tadi tu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan dua perkara selagi mana kita berpegang teguh dengan kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan Sunnah, kita tak akan sesat. Jadi maknanya bila kita meninggalkan hadis Nabi, meninggalkan sunnah Nabi, kita menolak segala hadis Nabi, segala sunnah Nabi,
sallallahu alaihi wasallam, maka di situ akan berlaku penyelewengan. Ya, kerana Nabi bagi jaminan kalau pegang Quran, pegang teguh dengan hadis, kita tak akan sesat. Tiba-tiba kita menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tolak Nabi, tolak hadis Nabi. Ya, kalau tolak Nabi Muhammad bukan Rasulullah, itu dah kufur. Ya, ini menolak hadis Nabi. Ini akan berlaku kesilapan, kesesatan. Ya, kerana apa? Kerana hadis tadi tu. Satu. Tapi orang yang tolak hadis, dia tak akan terima hujah ni. Kenapa dia tak terima? Kenapa Ustaz? Kerana itu hadis. Dia dah tolak riwayat hadis. Ya. Kita baca hadis ni, dia tak boleh nak terima itu hadis. Kan? Maka sini dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu atti'u Allah wa atti'ar rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu akan Allah, taatlah kamu akan Rasulullah. Ya, taat Allah. Macam mana nak taat Allah? Adakah Allah datang menjelma depan kita dalam mimpi ke? Adakah begitu? Tidak. Taat kepada Allah maksudnya taat kepada kitab Allah. Ya. Ya. Taat kepada Allah maksudnya taat kepada kitab Allah. Satu. Bagaimana pula taat kepada Rasulullah? Adakah kita kena tunggu Rasulullah datang dalam mimpi, jumpa Rasulullah, yaqazah Rasulullah depan kita ke? Kan? Bukan begitu. Bila kata taat pada Allah, maksudnya kitab Allah, maka taat kepada Rasulullah maksudnya taat kepada hadis-hadis Rasulullah. Allah, kitab Allah, Quran, Rasulullah maksudnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menolak hadis, tak mau pakai hadis, maka dia telah melanggar ayat Al-Quranul Karim. Kerana Allah suruh taat kepada Rasulullah, manifestasi taat kepada Rasulullah adalah dengan menggunakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang keduanya, Allah menyatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi mana mereka tu tidak beriman. Iman mereka tak betul-betul benar. Hinggalah mereka datang minta keputusan Nabi dan mereka terima keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa yang Nabi buat keputusan, hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terima. Yang umum daripada ayat tu. Itu maknanya mana kita menerima hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bila kita tolak hadis ni jadi masalah. Ya, sebab bila tolak hadis ni dia nak pegang dengan Quran. Sedangkan bila kita baca Quran, kita kaji Quran, Allah suruh kita taat kepada Rasulullah. Allah suruh kita taat kepada sabdaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah taat Rasulullah tu nak zat Rasulullah ya? Tak. Apa Rasulullah sabda, taat. Apa Rasulullah buat, ikut. Itu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau orang yang tolak hadis ni, saya pun muskil bagaimana kita nak solat. Ya, Ustaz. Bagaimana nak solat? Kami ikut Quran. Dalam Quran tak diceritakan berapa rakaat sembahyang subuh. Dalam Quran tak diceritakan rokok tu berapa kali. Sujud tu berapa kali. Dalam Quran tak cerita nak baca surah apa? Fatihah ke? Dalam Quran tak cerita masa rokok nak baca apa, masa sujud nak baca apa. Dalam Quran saya tak jumpa ayat i'tidal. Lepas rokok i'tidal. Dalam Quran saya tak jumpa ayat i'tidal. Jadi nak sembahyang macam mana dalam Quran ni? Kalau ikut Quran semata-mata. Ada orang kata kita ikut syariat Nabi Ibrahim. Kalau ikut syariat Nabi Ibrahim, mana kitab yang menyatakan Nabi Ibrahim sembahyang macam mana? Nabi Ibrahim sembahyang macam mana? Tak ada. Kan? Tak ada. Kalau ada pun cerita, betul kan Nabi Ibrahim sembahyang macam tu? Siapa nak sahkan? Sedangkan Nabi Ibrahim, logik akal kita, Nabi Ibrahim mungkin 4,000 tahun dengan kita. Nabi Muhammad 1,400. Yang 1,400 tahun dengan kita pun kita tak percaya. Macam mana kita nak percaya riwayat cerita tentang Nabi Ibrahim 4,000 tahun dulu? Contohnya. Kan? Jadi ini kita kena berhati-hati. Kalau orang tu tolak hadis Rasulullah ni tak betul, Sahih Bukhari tak betul, Sahih Muslim tak betul, ya.
Ini kita tuan-tuan kena berhati-hati kerana ini melanggar perintah Allah yang mana Allah suruh kita ati' Allah, ta'at Allah, yakni Al-Quran, wa ati'ar Rasul, ta'at Rasulullah, yakni hadis dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Ustaz? Sebab apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kita ada pemanggil di talian Ustaz, boleh kita raikan? Baik. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam. Abdullah Osman daripada Seremban. Silakan tuan. Ada dua soalan Ustaz. Ya. Pertama sekali tentang tentang hadis palsu ni macam mana kita nak membezakan. Kadang-kadang kita tak tahu. Ada satu ketika dulu Ustaz, kita masa bulan puasa, hari pertama banyaknya pahala beribu-ribu, hari kedua beribu-ribu dan sekian yang lama-lama dah berpuluh-puluh tahun baru kita tahu bahawa hadis tu hadis palsu. Dan lagi satu Ustaz, saya nak tanya tentang tarikat. Tarikat ni ada yang bawa 10 dan sebagainya. Jadi dalam pandangan Islam adakah ia dibolehkan? Itu saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Abdullah. Bagaimana Ustaz? Hadis palsu. Ya, bila mana tuan-tuan kita menerima hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada kita tentang pendustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis yang mutawatir, hadis yang pasti sahih, mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atasku, atas Nabi secara sengaja, maka sediakanlah tempatnya daripada neraka. Maka kita menolak hadis-hadis yang palsu. Dalam istilahnya hadis maudhu'. Ya, kita kena tolak. Cuma bagaimana kita nak pastikan hadis itu palsu? Sebab itu kita kena perlukan ijtihad di kalangan para ulama nak menentukan. Jadi sebelum saya nak balik kepada golongan yang tolak hadis ni. Ya, sila Ustaz. Orang yang tolak hadis ni, dia kata kami tolak kerana ada hadis palsu. Ada hadis palsu, sebab itu kami tolak hadis, riwayat hadis, kerana ada hadis palsu. Tuan-tuan, kita pastikan dulu yang mana hadis palsu, yang tu yang kita tolak. Yang kita tak guna pakai. Bukan tolak semua. Sekali arung semua tolak. Bukan. Itu salah. Dalil kata salah, buktinya kita ada duit dalam bank kita, dalam simpanan kita lah di rumah kita tu, ada satu kotak simpan duit, adalah kata RM5,000, RM10,000. Kan? RM50, RM50. Contoh. Tiba-tiba baca sahabat, bank negara memberi amaran penyebaran wang palsu RM50. Adakah kita buka kotak simpan wang kita bakarlah duit tu? Pasal ada berita kata wang palsu? Nak buat macam tu kah? Bagi kat saya Ustaz. Bagi. Jadi tak cerdik kalau kita buat macam tu. Kita semak dulu yang mana yang palsu tu. Semak satu, ini palsu, ini bakarlah, koyaklah, bagi kat dai lah. Kan? Yang tak palsu kita simpan. Betul ada wang palsu, pastikan dulu yang mana palsu. Betul ada hadis palsu. Pastikan dulu mana hadis palsu. Yang palsu kita tolak, tepi, kita tak pakai. Yang tak palsu ni, yang sahih, yang hasan ni, kita boleh guna pakai. Jadi kita nak jaga-jaga supaya kita jangan mengambil hujah daripada hadis yang palsu. Tapi kita perlu pastikan. Ini kita kena melihat ijtihad ulama lah. Untuk menentukan hadis itu palsu. Cuma kaedah mudahnya disebut oleh para ulama juga tentang tanda-tanda. Kita ni sukar sikit kalau kita kata nak mengkaji sanad tu susah Tanda-tanda bahawa hadis itu palsu. Dia ada tanda-tanda dia. Ini tuan-tuan boleh rujuk satu kitab yang menarik, Al-Manarul Munif fi Ma'rifatis Sahih wal Dhaif. Dia sebut dalam tu ada terjemahan dia. Dia bagi tanda, ciri ini nampak hadis ni pelik dan sebagainya. Hadis yang menyatakan tahun, itu palsu. Hadis yang menyatakan mencela satu kaum. Katalah ada hadis tu, orang Melayu ni adalah bangsa paling pemalas. Rasulullah bersabda, itu palsu. Yang sebut kaum, etnik tertentu, itu penghinaan palsu. Ada hadis puji Imam Syafi'i, palsu. Ada hadis puji kutu Imam Syafi'i, palsu. Sebut nama-nama orang tu palsu. Orang yang belum ada lagi lah. Itu contoh-contoh cara mudah tu. Maka
Cara mudah kalau hadis tu kita tak biasa dengar. Hadis tu kita rasa, pelik sangat hadis ni. Pelik sangat hadis ni. Maka kita hold kejap, kita tunggu kejap. Melampau-lampau kan? Melampau-lampau. Kita hold kejap. Selama aku 50 tahun ni tak pernah jumpa lagi hadis ni. Simpan dulu. Kita duduk mengaji surau, duduk mengaji masjid, duduk baca buku sikit-sikit, tak pernah jumpa lagi hadis ni. Kita simpan kejap. Kita tanya kepada ahli, ni hadis ni betul ke? Saya nak beramal ni betul ke hadis ni? Itu cara mana? Jadi ahli ilmu 4-5 orang kita tanya, tak betul ni Tuan Haji ni. Tak betul ni. Dia pun dah semak tak betul ni. Kita tak apalah. Kita cek 2-3 orang. Kita cek 2-3 orang dulu. Ya. Alim ulama kita. Itu cara mudah. Ya. Jadi mungkin maknanya kita ada hadis fadilat tarawih malam pertama, malam kedua ya. Itu maknanya kalau ahli ilmu kita, ulama-ulama kita, kalau jakim dah putuskan bahawa hadis tu palsu, kita simpan tak ya, pakailah. Tapi bukan tak sembahyang tarawih. Bukan tak sembahyang tarawih. Sebab itu tak sembahyang pula. Jangan sembahyang tarawih itu ada. Itu qiyam Ramadan. Itu ada hadis. Cuma fadilat tu. Sembahyang tarawih memang ada fadilat. Fadilat tu yang jadi masalah. Yang tu yang kita tak sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pula masalah tarikat ni Ustaz? Tapi kita berehat seketika boleh Ustaz? Boleh. Kita kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang masih setia dalam Tanyalah Ustaz. Perbincangan topik kita pada hari ini, akidah, ajaran sesat. Biasa kita dengar yang kita sebutkan sebagai tarikat. Tapi apa itu tarikat? Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk memberi penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Antara ilmu yang wajib bagi kita adalah ilmu menjaga hati kita. Ya. Dia ada beberapa ilmu yang asas lah ya. Yang pertama ilmu tauhid, ilmu akidah, nak jaga iman kita, akidah kita. Yang keduanya ilmu fiqh, bagaimana kita nak melakukan amal ibadat, itu ilmu fiqh. Yang ketiganya ilmu nak jaga hati kita. Maka ilmu ni disebut sebagai ilmu tazkiyatin nafs, penyucian jiwa. Ataupun dalam bahasa yang masyhurnya ilmu tasawuf. Ya, menyucikan jiwa, buang sifat-sifat tidak elok, buang sifat riya, buang sifat sum'ah, buang ta'ajjub dan sebagainya, dan kita nak hias hati kita ini, diri kita ini dengan sifat-sifat yang elok. Ini dipelajari dalam ilmu tasawuf. Manakala tarikat ini adalah kita kata madrasah tarbawiyah. Mengikut fatwa ya daripada Al-Azhar, secara mudah dia kata tarikat ini dia jalan, dia adalah madrasah tarbawiyah. Itu sekolah pendidikan, macam mana dia nak didik seseorang itu. Ilmunya ilmu tasawuf, tapi silibusnya itu tarikat. Ya, tarikat. Jadi kita kata begini, contoh dalam Al-Quran, dia tasawuf tarikat ni dia mesti rujuk kepada Quran dan juga hadis. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala suruh kita baca Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah benda yang mudah daripada Al-Quran. Maka tarikat dia buat satu sistem bagaimana kita nak baca Quran. Itu tarikat. Dia ikat kita. Silibus dia. Maka tarikat A kena baca sehari 10 juzuk. Tarikat B sehari 5 juzuk. Tarikat C sehari 1 juzuk. Tarikat D sehari setengah muka surat. Tapi semua baca Quran tak? Semua baca Quran. Cuma banyak sikit je lah. Jadi kalau kita masuk tarikat A, kita kena baca Quran sehari 10 juzuk. Beratlah sikit. Kalau saya pilih tarikat D je lah, sehari setengah muka surat. Tapi dia nak sistemkan kita mesti baca Quran. Tiap-tiap kali lepas sembahyang mesti duduk baca Quran setengah muka surat. Jadi kalau 5 kali sehari dah 2 muka surat setengah. Dia nak didik diri kita tu. Contoh. Dalam Quran Allah suruh selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah suruh selawat. Orang yang tak ikut tarikat dia selawatlah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Boleh sehari 10 kali, boleh sehari 20 kali. Kadang boleh 50 kali, kadang
hari itu tak selawat kecuali masa sembahyang je lah. Kan sibuk. Tapi bila ikut tarekat, dia sistem. Allah suruh selawat, awak ikut tarekat kami, awak mesti janji selawat sehari 500 kali. Jadi dia kena cari masa. Allahumma salli ala Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad. Dia cari masa. Ya. Tarekat ni 200 kali. Itu cara tarekat. Jadi tarekat itu dia ambil daripada Quran, dia ambil daripada hadis. Kan? Dia nak sistemkan. Itu kita madrasah tarbawiyah, sistem sekolah tu. Ya. Jadi secara umum tarekat tu benar. Okey. Tarekat itu benar kerana dia bersandarkan kepada Quran dan dia bersandarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada golongan yang ambil kesempatan mereka menyeleweng atas nama tarekat. Sebab itu kalau kita tengok fatwa, ada ajaran yang difatwakan sesat, dia mula nak depan tu nama dia tarekat sekian, tarekat sekian. Asalnya tarekat tu dia betul, dia ambil daripada Quran dan hadis. Tapi pengasas satu ajaran tu dia guna nama tarekat. Jadi sebab itu janganlah kita menuduh semua tarekat tak betul. Jangan. Kerana ada tarekat yang betul yang dipimpin oleh ulama-ulama. Kalau kita baca sejarah ulama-ulama dulu, mereka ikut tarekat. Kan, ikut tarekat, baca sejarah ulama-ulama zaman dulu memang ada tarekat masing-masing. Ya. Jadi kalau kita kata tarekat tu sesat, ulama ni sesat. Bahaya. Jadi tarekat tu dia ikut Quran dan hadis. Cuma ada tarekat yang menyeleweng. Dia tak ikut Quran dengan hadis, tapi dia guna pakai nama tarekat. Macam tu lah, tarekat tapi dia nikah batin. Ada. Itu yang sesat tu. Kan? Jadi kita salah pula, kita borong semua tarekat sesat. Itu yang tak betul. Itu tak betul. Kita nak kena berhati. Jadi sebab itu ada jabatan agama atau majlis agama dia menubuhkan satu jawatan kuasa untuk menilai mana tarekat yang benar, mana tarekat yang salah. Maknanya orang ni bawa satu tarekat, bawa apa zikir kamu, apa silibus kamu, apa yang kamu nak ajar kepada anak murid kamu. Kaji, tengok, ni betul. Dia iktiraf. Tengok kelayakan. Itu ada jawatan kuasa. Itu memang ada. Itu satu, saya ingat, usaha yang baguslah. Maknanya kita macam cop halal lah. Cop halal mana? Kita nak pergi restoran, ada halal. Senang lah. Apa ingredient dia? Kita tak payah nak kaji lah. Sebab ada jawatan kuasa kaji. Kita nak cari, aku nak didik diri aku, nak tarbiah diri aku. Aku nak masuk satu sekolah tarbiah diri. Tarekat mana aku nak ambil? Tarekat ni telah disahkan oleh jawatan kuasa. Jawatan kuasa ni di bawah Majlis Agama Islam. Kita senang. Masyarakat senang. Kita pula nak pergi kaji. Aku nak kaji dulu tarekat ni betul tak betul. Situ kita akan dipermainkan lah. Kalau kita kebetulan terkena dengan tarekat yang tak betul. Tanya pula orang tu. Tanya orang tu. Kan? Situ kita akan. Sebab tu bagus kalau jawatan kuasa itu di peringkat majlis agama yang dianggotai oleh alim ulama, ya, ulama-ulama hadis, ulama akidah, ulama tauhid, ulama fiqh, ulama tasawuf duduk tu mengkaji sesuatu tu, mengiktiraf ini tarekat yang benar. Wallahu alam. Maknanya tarekat ini mensistemkan dan mensilibuskan amal kebaikan. Ya, betul. Baik, cuma jangan kita tersalah langkah, pastikan dapat kelulusan daripada badan-badan yang berkenaan. Baik, itu Ustaz, lebih selamat. Lebih selamat. Kita ada sahabat kita, soalan yang cukup menarik daripada Anwar Muhammad di Facebook, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Dai Aiman, Dr. Nizam. Waalaikumsalam. Soalan saya ialah, adakah semua bid'ah itu sesat? Mohon pencerahan terbaik Ustaz dan Dai. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Adakah semua bid'ah itu sesat? Ya, adakah semua bid'ah itu sesat? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut kullu bid'atin dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara bid'ah adalah sesat. Setiap perkara bid'ah adalah sesat. Jadi jawab soalan tadi itulah. Dia kata adakah semua bid'ah sesat? Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Cuma semua setuju. Saya ingat semua ulama setuju bahawa bid'ah adalah sesat. Cuma bagaimana nak definisikan ini bid'ah ataupun tidak? Itu berlaku perbezaan ijtihad di kalangan para ulama.
Saya ingat tak ada lah ulama kata, oh bid'ah ni baik, bid'ah ni satu perkara yang dianjurkan dalam agama. Tak ada. Semua akan setuju bahawa bid'ah tu tak baik. Cuma yang mana satu yang nak kata bid'ah ni? Yang dimaksudkan dalam hadis ni. Apakah definisi bid'ah itu? Apakah definisi bid'ah itu? Itu berlaku perbezaan ijtihad yang besar di kalangan para ulama. Jadi kita akan jumpa di luar sana, ya, sidang penonton. Kita tanya ustaz ni boleh buat tak? Oh, dia kata bid'ah. Kita jumpa ustaz ni pula, ni boleh buat? Boleh buat, ni baik. Tak bid'ah ni. Benda sama. Tapi kenapa ustaz ni kata bid'ah, ustaz ni kata tak bid'ah? Pasal definisi tu berbeza. Kalau ustaz ni pun kata ini bid'ah, dia akan kata tak boleh buat pasal ini bid'ah. Tapi dia kata ini bukan bid'ah. Ya. Misalnya kita kata contoh. Contoh kita baca Yasin malam Jumaat. Kita baca Yasin malam Jumaat. Kita tanya satu kumpulan, dia kata bid'ah. Sesat. Ya. Pasal apa bid'ah? Kerana secara mudah, definisi dia, kalau Nabi tak buat, dia jadi bid'ah bila kita buat. Ya. Okey. Itu secara umumnya. Secara umumnya, cara mudah definisi itu. Jadi cek, tengok, semak, tengok. Pernah ada Nabi baca Yasin malam Jumaat? Bila semak tengok dalam riwayat, betul Nabi tak pernah baca Yasin malam Jumaat. Maka perbuatan masyarakat kita baca Yasin malam Jumaat dianggap sebagai bid'ah. Sesat. Terkejut ni orang ni. Tapi kita tanya pula ustaz yang lain, boleh tak baca Yasin malam Jumaat? Maka ustaz yang lain menyatakan ada hadis Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis ni isi kandungan dia, berkumpul ramai-ramai nak baca Quran. Berkumpul ramai-ramai baca Quran dapat 4 kelebihan: ketenangan, rahmat Allah, malaikat bersama dalam majlis tu, Allah Taala sebut, announce nama kumpulan ni dalam di sisi makhluk yang ada di sisi Allah. Maka baca Yasin masuk dalam hadis ni. Tak bid'ah baca Yasin. Ada hadis Nabi. Itu. Satu golongan dia tengok Nabi tak buat, bid'ah. Okay. Satu golongan dia tengok perkataan Nabi. Ya. Nabi bagi sabda secara umum, berkumpul ramai-ramai. Jadi orang baca Yasin ramai-ramai, dia beramalkan sunnah Nabi. Ya. Situ berlaku tu. Tapi dasar dia bid'ah tu tak baik, bid'ah sesat. Tapi bila sampai aplikasi nanti ada perbezaan. Jadi kita tengok ustaz ni tanya ustaz ni, kita tengok dalam Twitter, Facebook tu, ni bid'ah sesat. Kerana definisi dia lain. Majoriti masyarakat kita baca Yasin kerana apa? Kerana ulama-ulama kita bersandarkan kepada sunnah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan kita itu dikira sebagai sunnah, tidak dikira sebagai bid'ah. Kan Nabi sebut berkumpul ramai-ramai, nak baca apa bacalah Quran. Kan? Jadi orang kata kenapa nak baca Yasin saja? Tak, Quran tu Yasin tu Quran. Kenapa tak baca surah Kahfi malam Jumaat? Maka kita jawab, dah orang nak baca Yasin. Dah kalau nak baca surah Kahfi, ubah je lah, bacalah surah Kahfi. Tak jadi masalah. Tak ada jadi masalah. Kan? Kalau tak mau baca surah Kahfi, nak baca surah Baqarah, silakan. Sampai subuh esok. Sampai subuh. Bacalah kamu nak baca Quran. Kerana Nabi kata berkumpul ramai-ramai nak baca Quran. Ya. Kan? Baca Quran dapat kelebihan. Silakanlah kalau rajin baca surah Baqarah. Situ tuan-tuan, kita setuju secara teorinya bahawa bid'ah itu adalah sesat. Cuma definisi nanti tu. Jadi sebab itulah kita nak perlu kepada ijtihad di kalangan para ulama. Satu. Yang keduanya, kita meraihkan kepelbagaian pendapat dalam masalah bid'ah ini. Dan yang ketiganya, jangan kita cepat menuduh. Cepat tuduh, ini bid'ah sesat ni masyarakat. Aku bid'ah sesat ni. Tak sembahyang masjid tu, oh tu bid'ah tu, puak tu baca Yasin malam Jumaat, bid'ah sesat tu imam sesat. Jangan tu. Kerana masyarakat yang buat tu ada sandaran daripada Quran, ada sandaran daripada hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang banyak berlaku ni Ustaz, orang yang contoh tidak membaca Yasin, tengok ni Pak Mat ni dia tak baca Yasin. Ni golongan-golongan lain pula ni. Itu tuduh pula. Jadi mengata hadis pula. Tuduh pula. Ni pasal apa? Dia tu tak baca Yasin belanya. Dia tu tak suka surah Yasin. Dia tuduh pula. Dia tuduh. Macam tu Ustaz. Kalau cara harmoninya, kalau dia kata Nabi tak baca Yasin malam Jumaat, aku tak mau baca. Okey, no problem. Teraikan. Awak tak payah baca. Awak duduk kat tiang baca surah Kahfi. Kan? Yang ni nak kita lah, nak baca surah Yasin. Surah Yasin tu yang mudah. 5 muka surat setengah. Kan? Ngam-ngam dengan isyak habis. Kan? Kalau kata masjid nak buat surah Kahfi ni 9.30 tak habis lagi. Kita baca surah Yasin lah. Kahfi sendiri-sendiri lah. Jadi tak ada masalah, kita boleh lapang dada. Itu yang kita nak tu. Kerana dia bukan perkara yang bid'ah yang disepakati. Kan? Kalau dia buat majlis minum arak tu confirm dah tu. Bid'ah yang haram dah tu kan. Dia buat jamuan kenduri kahwin. Buat kenduri kahwin tapi minum arak, kemudian ada daging babi. Itu disepakati. Disepakati, itu tak ada apa. Walaupun kenduri kahwin tu wajib hadir. Wajib hadir kenduri kahwin. Tapi dah hidang arak, ada daging babi, tak bolehlah kita nak makan. Yang tu confirm. Tak ada ulama kata tak apa, makan daging babi pun tak apa, pasal ini kenduri kahwin. Wajib datang. Wajib datang. Dalam Nabi suruh datang. Kan? Nabi kata kalau aku dipanggil untuk jamu apa daging kambing yang kurih kering tu, aku akan datang. Maknanya nak suruh datang juga jemputan tu. Ni orang jemput kenduri kahwin ni. Kan? Daging babi pun tak apalah, kita bedal je lah. Baca bismillah. Itu tak boleh lah. Kan? Tak ada ulama kata boleh. Tak ada. Semua kata haram. Jadi yang ni, semua ulama kata bid'ah tak baik. Tapi dalam sudut operasi ni, di pinasi nanti berlaku perbezaan. Maka saya mengharapkan masyarakat supaya kita lapang dada. Lapang dada tu penting. Banyak indahnya Islam ini dalam meraihkan pelbagai pandangan. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook nak mengajukan soalan bersama dengan Uthman Affan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Ustaz, Da'i dan kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah hukum jika tidak percaya akan ajaran sesat tersebut tapi membuat suatu perkara tersebut sebagai perkara yang lucu? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Buat main pula ni Ustaz. Macam mana kita nak contohkan? Soal perkahwinan tadi Ustaz mungkin. Mereka mungkin mempermainkan daripada sudut kahwin ramai dan sebagainya. Kemudian boleh cerai semula. Mungkin ada sesuatu yang kita dalam ajaran sesat itu sendiri, kita tak boleh mempermainkan daripada sudut pelaksanaannya itu Ustaz. Ya. Secara umum kalau kita kata kita tak percaya kepada ajaran sesat, itu baguslah. Betul lah. Maknanya kita tak percaya kepada ajaran dia, ya. Itu kemudian kita buat jenaka lucu-lucu. Seronok juga kalau boleh menikah batin ni. Kan? Seronok juga kan. Senang kan? Tapi itu sekadar sembang je lah, ya. Sekadar sembang, ya. Tapi dari satu sudut tak bagus juga. Sebab dia boleh menormalkan pemikiran kita terhadap sesuatu yang salah. Dah sebut hari-hari. Dah sebut hari-hari kan. Kita ada i'tiqad nikah batin tu tak betul, salah. Tapi dia sebut seronok juga kalau boleh nikah batin. Kalau kahwin kontrak pula lagi syok. Kalau kontrak pula, kalau kita nikah mut'ah pun seronok juga. Jadi normal. Jadi benda tu tak nampak salah. Kan? Benda tu tak nampak salah. Itu satu yang norma yang tidak betul. Norma yang tidak betul. Kita tak sembahyang Jumaat ni lama dah ni. Kan? Terpilih ni. Bagus juga kalau kita tak sembahyang Jumaat ni, nampaknya lah. Kan? Tak ada lah kena panah halilintar apa, tak ada. Relik biasa je kan. Maksud main Jumaat tak dapat masuk dalam masjid, duk makan, kedai sedap kan. Duk sembang kawan. Seronok tak sembahyang Jumaat ni. Senang hidup kita ni. Kan? Lapang. Dah 6 bulan tak sembahyang Jumaat ni, contoh kan. Seronok kalau lah lepas ni tak payah sembahyang Jumaat kan, seronok kan. Jadi kita menormalkan sesuatu yang sepatutnya kita kena buat. Tapi itu maknanya lucu mungkin jenaka, ya, tapi jangan over sangat, jangan keterlaluan. Sebab dia boleh meracuni pemikiran kita, benda salah jadi tak salah.
Ya. Itu bahaya. Terima kasih Al-Fatih Ustaz atas penjelasan yang diberikan. Kita dah tamat di TV3 ni Ustaz. Kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Banyak lagi akan kita bicarakan. Terima kasih atas kesertaan anda semua. Saya Dai Ahmad mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersama dengan kita kembali pada hari ini, kita membincangkan topik akidah, iaitu ajaran sesat. Bimbang kita bila mana kadang-kadang anak-anak kita pun dah mula terikut-ikut dengan golongan-golongan seperti ini. Para penonton sekalian, kita ada soalan lagi di WhatsApp bersama dengan sahabat kita. Assalamualaikum Ustaz, Dai dan kru-kru Tanyalah Ustaz. Minta pencerahan Ustaz tentang Quran versi Syiah. Yang dikatakan berbeza dengan Quran Sunni yang menambah ayat dan surah. Adakah itu dengan terang telah menunjukkan bahawa Syiah adalah sesat? Dan bagaimanakah ibadat solat, puasa dan haji yang dibuat oleh golongan Syiah? Biar tahu jangan keliru. Megat, Ipoh, Perak, Ustaz. Ni jangan-jangan kita dengar ni Quran versi Syiah. Apa kata Ustaz? Kita berpegang kepada Al-Quran yang disebut sebagai Mushaf Uthmani. Ya, Quran Mushaf Uthmani. Maknanya dalam Al-Quran ini ada lebih kurang 6,000 lebih ayat lebih kurang ya. Ada yang kata 6,666 ya. Ada yang kata 6,000 lebih kurang begitulah ya. Cuba kira sendirilah ya. Kalau cetakannya dia sampai muka surat 604. 604 muka surat tu surah yang akhir Qul a'udzu birabbin nas. Itu Quran ni Mushaf Uthmani. Ya, tulisan sama, ejaannya sama ya. Barisnya sama, muka suratnya sama. Ya. Yang lain daripada itu saya ingat kita tak berpegang. Ya. Jadi kalau ada pahaman kata ada Quran yang lain daripada tu. Quran yang disimpan oleh siapa-siapalah ya, siapa-siapa, dan Quran ni rahsia. Quran rahsia, maka kita tak sepatutnya mengambil pandangan yang sedemikian ya, kerana ajaran agama kita ni dia tak ada rahsia, dia jelas, dia mesti jelas ya. Jadi Quran Mushaf Uthmani ini adalah Quran yang telah disusun pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dipersetujui oleh para sahabat Nabi. Dia tak jauh jarak dia daripada Nabi tu, daripada kewafatan Nabi tak jauh. Sebab Sayyidina Uthman tu dia mula menjadi khalifah lebih kurang 14 tahun selepas kewafatan Nabi. 14 tahun selepas kewafatan Nabi. Jadi dalam zaman pemerintahan dia mula dikumpulkan Quran, dia panggil para sahabat yang mereka ni semua hafiz Quran, dan lajnah ni menulis balik Al-Quran, kaji balik dan sebagainya, dan Quran yang telah siap itu telah dihantar dan telah diperakui oleh para sahabat Nabi. Jadi ijma' para ulama dah terima dah. Ijma' sahabat dah terima Quran tersebut. Jadi kalau ada Quran kata Quran yang sebenarnya kurang daripada ni, itu tak betul lah. Kalau kita Quran yang sebenarnya lebih besar daripada ini, disimpan oleh satu tempat rahsia, tak ada. Ya, kita Quran ni je. Quran Mushaf Uthmani ya. Jadi yang lain daripada itu sudah lari daripada jalan yang sepatutnya. Wallahu a'lam. Al-Quran akan dijaga sampai bila-bila Ustaz ya? Ya, kerana Allah Taala sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala menurunkan Quran dan Allah Taala sendiri yang jaga. Jadi kalau Quran yang kata tersimpan di satu tempat rahsia dan sebagainya, maknanya Quran itu tidak terjaga. Quran itu tak jelas yang Quran yang mana satu. Kan?
Jadi orang boleh manipulasi, ini ayat Quran, ini tak ada dalam ni. Ini Quran yang satu lagi. Ini maknanya Quran tu tidak terjaga. Bila Quran tu tidak terjaga, itu sudah lawan perintah Allah. Allah sendiri jaga Quran. Ya. Jadi Quran yang ada sekarang tidak bertambah, tidak berkurang, penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Maknanya kalau kita nak beli Quran ni pun kena tengok betul-betul lah Ustaz ya. Ya. Maknanya daripada sudut chopnya, pengesahannya ataupun resamnya Ustaz ya. Ya. Baik, kita ada sahabat kita di Facebook bersama dengan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru. Tanyalah Ustaz. Soalannya, adakah wujudnya idealisme ini disebabkan terlalu banyak mereka yang terlalu bijak menggunakan dalil dan fatwa mengikut kajian yang ditokok tambah agar kelihatan seperti ajaran Islam sebenar? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Nampak macam sama. Nampak macam lebih kurang. Nampak soleh. Nampak seperti mana melakukan amal ibadah. Tapi sesat. Ya. Sebab itu kita nak kena kepada ilmu ya. Kita kena ada ilmu dalam masalah ini ya. Saya bawa satu contoh ya. Soalan Kak Yat tadi tak ada contoh ya. Ada orang yang dia menggunakan Quran, tapi dia sampai satu peringkat dia tak perlu sembahyang lagi. Ya, dia tak perlu sembahyang. Iaitu disebut sebagai orang yang sentiasa solat. Ya. Iaitu Allah Taala sebut innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a mathalul khairu manu'a illa al-musallin alladhina hum 'ala salatihim daimun. Manusia ni diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Bila dia dapat benda jahat, dia bimbang. Bila dapat benda baik, dia kedekut. Melainkan orang yang solat. Siapa orang yang solat? Orang yang daimun. Dalam solat tu, dia daimun. Maka ada orang yang mentafsirkan ayat ni, bila kita dah banyak kali solat, pentafsiran yang salah ni, bila kita dah banyak kali solat, kita dah sampai satu peringkat, kita dah dikira daim dalam solat, sentiasa solat. Jadi tak perlu solat lagi. Awal-awal kena pulun lah. Awal-awal pulun. Dia kalau awal tu dia kata tak perlu solat, orang tahu dah sesat. Awak ikut kami tak payah solat. Ini tak betul ni. Awak ikut kami, awak kena rajin solat dulu. Solat fardu, solat sunat, solat berjamaah. Lepas seminggu ke 2 minggu ke sebulan ke, awak tak perlu solat. Awak dah sampai satu level sentiasa solat. Ada orang macam ni Ustaz? Ada. Ini itu satu contoh. Itu. Ada satu contoh lagi, dia punya konsep buat ibadat sampai yakin. Buat ibadah sampai yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Buat ibadat kepada Allah sampai yakin. Sampai yakin datang kepada kamu. Jadi awak ikut kami, awak kena semayang dulu. Awak kena rajin puasa sikit. Baguslah. Mula-mula. Lepas dah puasa beberapa lama, mungkin seminggu ke sebulan ke, awak dah sampai maqam yakin, level yakin. Ada level Ustaz. Level yakin based on Quran, berdasarkan Quran, level yakin ni tak perlu lagi buat ibadat. Kerana Allah kata buat ibadat sampai yakin datang kepada kamu. Makan sampai kenyang, minum sampai hilang dahaga. Kalau dah hilang dahaga, minum lagi ke berhenti? Dah hilang dahaga, berhenti. Makan sampai kenyang. Kalau dah kenyang, berhenti. Buat ibadat sampai yakin. Kalau dah yakin, berhenti. Kalau ikut logik lah. Kalau ikut logik lah. Makan sampai kenyang, berhenti. Buat ibadat sampai yakin. Jadi awak dah yakin, berhentilah. Maknanya di sini Ustaz, kesilapan yang berlaku ni adalah mereka bukan berfikir dengan wahyu Allah SWT, tapi berfikir dengan logik. Berfikir dengan logik. Mereka menyelewengkan tafsiran tu. Ayat mereka tak ubah. Ayat Quran juga. Tapi cara faham, cara hurai, ya. Dan masyarakat pula yang mengikut ajaran itu tidak mengkaji, tidak bertanya kepada alim ulama. Ya. Jadi sebab itu kita kalau bolehnya nak kena jangan ta'assub. Salah satu cara nak selamat, jangan ta'assub, jangan fanatik kepada satu-satu amal ibadah. Seseorang. Jangan ta'assub. Aku nak ikut dia aja seorang.
Ustaz lain tak mau? Ustaz lain tak murah. Ustaz Nizam ya? Ah. Oh, kacau. Akan jadi sesat. Baik Ustaz. Kita nak urai selepas ini. Ya. Kita berehat seketika Ustaz. Ya. Kita kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Topik kita hari ini akidah, iaitu ajaran sesat. Kita ada soalan bersama dengan sahabat kita Ustaz ya. Wak Dodge. Assalamualaikum Ustaz, Dai dan kru Tanyalah Ustaz. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Apakah freedom of speech, gender equality dan LGBTQ merupakan ajaran sesat? #biar tahu, jangan keliru. Apa benda tu Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau kita katakan freedom of speech kebebasan untuk kita bersuara, sampai kita nak mengkritik dasar-dasar dalam agama Islam sebagai contoh ya. Kita tak bersetuju dengan apa yang ada dalam Quran, tak setuju dalam apa yang ada dalam hadis, itu ada masalah. Ya, itu menyebabkan kita tergelincir daripada jalan yang sepatutnya. Jadi bila kita kebebasan bersuara sampai kita nak menyamakan ya, gender equality, sama di antara jantina ini, maknanya kalau lelaki boleh jadi imam sembahyang fardu, perempuan jadi makmum, why not? Mengapa tidak perempuan jadi imam pula, lelaki jadi makmum? Itulah lari dah tu. Ini kadang-kadang perjuangan tu dah lari. Kan? Kerana Allah bezakan di antara lelaki dengan perempuan. Satu. Kadang-kadang ada yang mempertikaikan hukum faraid. Hukum faraid kan? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayin. Allah Ta'ala dah wasiatkan, tetapkan dalam hal anak-anak kamu, bagi lelaki 2 bahagian anak perempuan. Dia tak adil. Ini tak adil. Kak Long yang jaga mak ni. Kan? Jadi Islam tidak adil. Sepatutnya sama di antara anak lelaki, anak perempuan. Islam menjaga keadilan. Ayat Quran ni tak betul. Sudah. Ini zaman unta. Kan? Zaman keldai ni. Kan? Ini tak betul. Ayat Quran ni perlu diubah atau ditafsirkan sesuai dengan zaman teknologi sekarang. Jadi kita dah mempertikaikan satu ayat atas dasar kebebasan berfikir, kebebasan bersuara. Kita nak samakan di antara lelaki dengan perempuan, dan kita mempertikaikan satu hukum yang sangat-sangat pasti di dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan Islam bagi ruang kepada kita. Kalau dalam kata harta pusaka tu, faraid tu adalah yang terakhir. Islam bagi ruang wasiat. Islam bagi ruang hibah. Hibah ni makna kita nak bagi sama banyak, boleh anak lelaki dan perempuan. Kita nak bagi anak perempuan banyak daripada anak lelaki, boleh hibah. Tapi kalau kita tak buat benda ni, bila mati tertakluk kepada faraid. Takluk kena ikut peraturan ni lah. Kan? Kalau kita nak bagi anak perempuan lebih, ada hibah, bagi dia siap. Islam bagi ruang banyak. Islam ni fleksibel. Tapi atas dasar gender equality tu, tak. Maknanya Islam tak adil. Ini kita dah mempertikaikan satu ayat dalam Al-Quran. Ini merosakkan iman kita. Kita dah tergelincir. Itu kita nak jaga tu. Sama juga kata kenapa kita tak benarkan manusia melakukan hubungan lelaki dengan lelaki. Mereka bukan kehrogol. Mereka atas kerelaan masing-masing. Kan? Ada persetujuan masing-masing. Kan? Yang sepatutnya kita cegah adalah rogol. Lelaki rogol lelaki. Rogol lelaki rogol wanita. Tapi mereka suka sama suka. Kan? Setuju pula tu. Setuju kan? Tak ada masalah. Kan? Patutnya. Jadi membawa pemikiran ini juga tuan-tuan, ini tak betul. Betul ya. Dengan Islam tak betul ya. Sebab
Islam bagi kebebasan, tetapi dia mesti ada kawalan. Asas dia mesti ada kawalan. Ya. Kalau kita kata bebas sebebas-bebasnya, ini akan merosakkan. Bukan kata dalam agama, dalam hal dunia pun akan merosakkan kita. Ya, kita bebas memandu. Kok sukalah saya nak bawa kan? Bapa saya nak bawa, saya nak minum arak sambil mandu kereta, akan rosak. Ya, ia akan berlaku kemalangan dengan begitu mudah dan sebagainya. Jadi kita bebas tapi mesti ada kawalan. Itu untuk kebaikan kita. Begitulah agama, dia bagi kebebasan tapi dia ada kawalan. Wallahu a'lam. Subhanallah Ustaz. Maknanya dalam kita melakukan satu perkara itu kita perlu lihat dalam kebebasan kita berkata-kata, jangan sampai kita mempertikaikan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita di Facebook bersama dengan Anwar Hamzah. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru. Soalan saya, ada yang berpendapat fahaman Wahabi sangat-sangat hampir kepada kategori ajaran sesat. Kerana kumpulan ini hanya berpegang hanya pada hadis dan Al-Quran saja dan menolak para alim ulama. Malah mempelekehkan para alim ulama. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Anwar Hamzah, Berserah, Kuantan, Pahang. Bagaimana golongan ini Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak suka kalau kita mudah-mudah sangat menuduh sesuatu pahaman tu sebagai sesat. Maknanya berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis tu, itu dasar kita. Mungkin terdapat perbezaan-perbezaan, perbezaan-perbezaan pandangan dan sebagainya. Ya. Sebab itu kalau ikut fatwa maknanya pahaman yang dibicarakan tadi itu dikatakan tidak sesuai dengan suasana masyarakat kita. Dengan corak kefahaman yang telah kita pegang, yang telah kita amalkan. Tapi tidak dihukum sebagai sesat. Kurang sesuai. Atau tidak sesuai. Itu boleh rujuk kepada laporan dalam muzakarah oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia lah, JAKIM. Jadi itu yang maknanya cantik lah. Kita cuba harmonikan, ya. Macam kita. Kita ikut fiqah kita mazhab Syafi'i. Kita bawa cara mazhab Syafi'i ke negara Arab Saudi. Dan kita kata cara pemikiran Arab Saudi ni tak sesuai, tak betul. Yang betulnya Syafi'i. Ya. Arab Saudi boleh terima Arab? Tak boleh, Ustaz. Tak boleh lah. Kami dah amal cara kami ni daripada kecil. Daripada kecil dah. Kerajaan Arab Saudi tu dah 100 tahun lebih, kat 200 tahun dah kan. Kami ikut cara ni. Kita kata dia tak betul. Dia marah, dia tak boleh terima. Kan? Akan berlaku benda tak baik. Padahal benda yang sama. Kan? Benda sama. Jadi begitu juga kalau kita import cara pemikiran dari sana, kita bawa ke sini, ya. Tak boleh baca Yasin malam Jumaat ni bid'ah sesat, kan? Jadi masyarakat akan jadi bergaduh. Jadi bergaduh. Jadi kalau kita cuba harmonikan. Bagi setiap negara dia ada cara masing-masing, amalan masing-masing. Selagi mana dia tak melanggar Al-Quran, selagi mana dia tak melanggar hadis Nabi, selagi mana dia tidak melanggar ijma' ulama, kita raikan. Maknanya benda-benda beza. Kita kata boleh, dia kata tak boleh. Kita raikan. Kan? Dia kata tak boleh, kita kata boleh, kita sama-sama meraikan. Kan? Jadi maknanya itu kepada kebaikanlah, kepada keharmonian bersama, ya. Sebab pergaduhan itu satu mudarat yang lebih besar, Ustaz. Cuma memang adalah dalam bahaya mana saling menyesatkan itu ada. Bila kita baca dalam kitab-kitab tu saling menyesatkan, saling mengkafirkan itu ada dalam kitab-kitab, ya. Ini yang maknanya menyedihkanlah sesama kita umat Islam, ya. Jadi saya seboleh-bolehnya mengajak kepada kita berpegang kepada agama Islam berdasarkan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau fiqahnya kita menurut mazhab Imam Syafi'i, dan kita menerima lagi mazhab, 3 lagi mazhab. Kita menurut tasawuf yang dibawa oleh para ulama, lebih-lebih lagi daripada madrasah Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali rahimahumullah ta'ala. Dan kita menerima cara pemikiran tauhid, ya, antaranya yang disebut sebagai Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu asas yang telah bertapak dalam negara kita
insya-Allah tidak ada masalah. Tapi kita meraihkan kalau ada sedikit sebanyak perbezaan pandangan tu masih lagi dalam lingkungan ijtihad para ulama, kita meraihkan. Ni baru sekali pergi ke Mekah, Ustaz. Dah nak tiru dah orang sana. Itu masalahnya. Ya. Kadang-kadang bila mana sehingga menimbulkan fitnah dan pergaduhan, itu mudarat yang lebih mudarat besar yang lebih kita besar, sebutkan. Baik Ustaz, kita ada lagi sahabat kita di Facebook bersama dengan Mujahidah Soleha. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Apakah yang harus kita lakukan andai kita bertemu dengan kumpulan ajaran sesat? Bagaimana cara untuk mengukuhkan akidah agar tidak terpesong kepada ajaran sesat? Syukran. Baik, kalau kita bertemu dengan kumpulan-kumpulan yang sebegini, maknanya yang pertama kita kena ada syak wasangka dululah. Kita kena ada syak wasangka, ajaran ni betul atau tidak, ya. Sebab ajaran yang tak betul ni biasanya dia sembunyi-sembunyi. Kalau dia semayang di masjid, di surau tu insya-Allah lah, ya. Insya-Allah lah betul lah tu, ya. Tapi kalau yang tak betul ni dia mudahnya sembunyi-sembunyi. Ajak dia rumah. Kawan kita ajak, jom kita ikut satu ustaz ni, kan dia hebat ni, dia wali Allah ni. Kan? Kan? Tapi di mana ada satu rumah dalam hutan sekian ataupun satu apartmen sekian, disembunyi-sembunyi, kan, ini rahsia, hanya orang tertentu saja. Nak masuk syurga tak? Masuk syurga tak? Kalau ikut ustaz ni insya-Allah confirm syurga. Kalau ikut dia tak boleh keluar lah. Kalau ikut dia masuk syurga, kalau keluar daripada dia masuk neraka. Dia jadi tak ada. Kita pun Allah. Dengar pun pelik lah. Dengar pelik. Jadi kena ada syak wasaka. Kena rujuk lagi banyak. Sebab tu cara mudah nak selamat, ya. Cara mudah nak selamat ni, kita kena menambahkan ilmu kita. Ya. Kita kena tambah rojokkan kita. Maknanya ustaz-ustaz kita ni kena banyak sikit. Jangan taksub aku ikut ustaz ni seorang je. Aku tak mahu ustaz lain. Satu, kekurangan ilmu yang ada pada ustaz tu. Ya. Satu. Yang kedua, ustaz ni dipengaruhi oleh hawa nafsu. Kan? Tak kira lah ustaz mana pun. Tak kira lah. Yang tak dipengaruhi oleh hawa nafsu Rasulullah je. Wa ma yantiqu anil hawa, Rasulullah tak bercakap ikut hawa nafsu. Tapi ustaz-ustaz dan sebagainya, mereka ada hawa nafsu. Bila dia tengok anak murid dia ta'assub dengan dia, ini boleh ambil kesempatan ni. Situ syaitan mula masuk, kan. Jadi kita sayang kepada orang alim dan sebagainya, tapi kita tidak ta'assub sampai kita kata tak mau ikut dah orang alim lain. Kita nak ikut dia seorang je. Bimbang. Bukan kata confirm sesat, tidak. Okay. Kita bimbang berlaku kesesatan. Jadi kalau kita ada 4-5 orang alim, 4-5 orang ustaz yang kita rojok, ya. Kita ustaz ni kata macam ni, 4 orang ustaz ni kata macam lain. Kita timbang, tengok insya-Allah dia lebih selamat. Kalau seorang tu kata macam ni, 3 orang kata kot ni. Jadi di situ kita boleh pertimbangkan sama ada yang mana betul ataupun yang mana salah. Baik Ustaz, ini satu langkah mudah lah kita sebut saya. Baik Ustaz, kita dah sampai ke hujung rancangan. Ajaran sesat, satu perkara yang sangat-sangat kita takut dan kita nak elak. Kesimpulan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asasnya ialah kita berpegang kepada Al-Quran dan kita berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam berpegang kepada Al-Quran, dalam berpegang kepada sunnah Nabi, kita perlu kepada huraian pada para ulama. Kerana ilmu itu ada di dalam dada-dada para ulama. Jadi sebab itulah kita kena meraihkan, kita kena rujuk kepada alim ulama kita untuk memahami Al-Quran dan untuk memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya tuan-tuan, kita tinggalkan sikap ta'assub, sikap fanatik dan kita terbuka, ya. Kita boleh rujuk kepada banyak alim ulama, banyak ustaz untuk kita mendapat ijtihad yang terbaik, pandangan yang terbaik. Dan yang ketiganya, ada benda-benda yang tak sampai tahap yang sesat tapi masih lagi dalam khilaf para ulama, maka kita meraihkan khilaf, meraihkan perbezaan para ulama dan kita jaga keharmonian masyarakat. Apa yang alim ulama tempat tu dah setuju, kita ikut, kita raihkan supaya kita tak bergaduh sesama masyarakat. Inilah indahnya Islam, saya. Baik, mungkin Ustaz boleh pimpin doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami akan kebenaran
dan rezekikanlah kami untuk mengikut akan kebenaran. Ya Allah, tunjukkanlah kami akan kesesatan dan rezekikanlah kami untuk menjauhi kesesatan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Kita harapkan tidak ada lagi yang sesat selepas ini. Berpandulah Al-Quran dan As-Sunnah. Esok temu janji kita bersama dengan moderator sahabat saya Daim Fahmi dan panel Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Topik yang cukup menarik, tafsir Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang pertama sehingga ke-6. Nak dengarkan bacaan yang merdu daripada Al-Fadhil Ustaz. Nanti ketemu janji kita esok. Saya Da'i Aiman mohon maaf di atas lanjur kata, terlajak bicara, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.